والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما، ونعوذ بك من حال أهل النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص نية لله تبارك وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita mohon daripada Allah agar Allah muliakan kita dengan niat yang ikhlas. Kita mohon Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosa kita yang banyak. Allah subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita ilmu, dengan ilmu yang bermanfaat tersebut dapat memanfaatkan kita di dunia dan di hari akhirat. Kita mohon Allah subhanahu wa ta'ala jadikan baki daripada hidup kita ini dalam ketaatan dan juga dalam melakukan amal yang saleh. Dan kita mohon Allah matikan kita dengan mati yang husnul khatimah, dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala redha akan diri kita. Dan juga kita mohon Allah subhanahu wa ta'ala meringankan kesengsaraan, penderitaan yang dialami oleh rakyat dan masyarakat yang berada di Gaza, di Filistin, di kalangan kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meringankan, menerima orang-orang yang mati syahid di sana. Allah subhanahu wa ta'ala himpunkan kita dan mereka di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ini kita telah mula membahaskan kitab Aujaz Mukhtasarat, dan kita telah selesai membahaskan muqaddimah kitab, dan kita telah sebut perkara yang besar dalam Islam. Dan pada kali yang terakhir kita telah sebut perkara yang paling besar dalam iman. Dan bila kita masuk tajuk ini, sebelum ini kita sebut yang pertama, beriman dengan kewujudan Allah. Dan kita telah sebut sifat 13 yang wajib dipelajari bagi setiap orang mukallaf. Jadi pada malam ini kita nak sambunglah. Apa dia lagi? Kata pengarang kita, wa malaikatihi. Antara perkara yang besar dalam iman ini, kita beriman dengan malaikat. Baik, bila sebut beriman dengan malaikat ni, maknanya kita meyakini kewujudan malaikat, bahawa malaikat itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Allah jadikan malaikat daripada cahaya, dan cahaya termasuk di dalam jisim-jisim yang halus, yang tak boleh disentuh dengan tangan. Dan Allah jadikan malaikat ada baginya arwah, ada baginya ruh-ruh. Jadi malaikat ni setiap daripada mereka ada ruh. Dan malaikat jasadnya lebih lembut daripada udara. Udara kan, kita boleh rasa panas dan sejuk kan. Masuk dalam masjid yang dia orang pasang aircon rasa sejuk, duduk kat luar ada mentari rasa panas. Udara ni kita dapat rasa sejuk dan juga panas.
Adapun malaikat warid dalam hadis dia masuk dalam majlis-majlis ilmu, dapat tak kita rasa kehadirannya? Tak dapat. Maknanya malaikat ni jisimnya, jasadnya lebih halus daripada udara. Lebih lembut daripada udara. Kemudian malaikat Allah tabaraka wa ta'ala jadikan mereka ini laisu dzukuran wala inatha, bukan lelaki dan bukan perempuan. Tak boleh kata malaikat tu lelaki dan tak boleh kata malaikat itu perempuan. Sesiapa yang kata malaikat tu perempuan, kafirun, keluar daripada Islam. Begitu juga kalau orang tu dia kata malaikat tu lelaki, maka malaikat kita tak kata dia lelaki atau perempuan. Maka hati-hati apabila seseorang tu pergi ke tanah Eropah, tempat orang non-Muslim, mereka kadang-kadang dia bentukkan satu patung perempuan and then dia orang tulis this is the angel. Ini dia kata, dan dia letakkan sayap padanya. Dia kata ni adalah malaikat. No, tak betul. Itu bukan malaikat. Malaikat dia bukan perempuan, juga bukan lelaki. Tetapi walaupun mereka ini bukan lelaki, mereka boleh mengubah bentuknya yang asal kepada lelaki, tapi bukan dengan jantina lelaki, tanpa alat yang ada pada lelaki. Dan ini yang bila mana Jibril alaihi salatu wasalam datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rupa bentuk seorang lelaki, tetapi dengan tanpa kemaluan, dengan tanpa ada jantina lelaki. Maka malaikat tak boleh kita kata dia ini lelaki atau perempuan. Juga kita tak kata malaikat itu dia makan dan minum. Malaikat kita tak sifatkan dia dengan makan. Malaikat kita tak sifatkan dia dengan minum. Dan malaikat ini la yatawalladun, mereka tidak beranak pinak. Bukan kata ada isteri ke and then ada anak dengan isteri tersebut. No, malaikat dia bukan macam itu. Wa adaduhum la ya'lamuhum illallah, bilangan mereka sangat-sangat banyak. Tak ada yang mengetahui tentang bilangan mereka yang banyak ni malaikat Allah. Bilangan hujan berapa? Hujan bila turun berapa biji? Berapa titisan? Tak terhingga banyak, tak gitu. Maka bilangan malaikat macam itu. Maka bilangan malaikat tu sangat banyak. Dan Allah jadikan malaikat ini ada baginya sayap. Dan Jibril Allah jadikan baginya 600 sayap. Ada satu ketika di Bukit Ajiat. Kalau kita pergi Mekah kan, ada satu tempat dekat Mekah ni nama Bukit Ajiat. Dekat situ di zaman dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril kata kepada dia, mintalah daripada Allah supaya Allah tunjukkan saya ni rupa paras yang asal. Kerana Jibril banyak kali datang jumpa Rasulullah dalam rupa bentuk seorang lelaki tanpa kemaluan lelaki. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa, maka dia dapat lihat Jibril alaihi salatu wassalam. Bila dia tengok Jibril, Nabi pingsan. Itu Nabi itu pingsan tu. Kalau kita tak tahulah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pingsan. Lalu Jibril dia rubah bentuknya kepada seorang lelaki tanpa kemaluan lelaki, maka dipeluknya Nabi. Maka apabila dipeluknya Nabi, dia tanya Rasulullah sedar, maka dia tanya, kenapa? Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, saya tak menyangka Allah ada menciptakan makhluk yang sebesar kamu. Kata Jibril alaihi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan saya dengan 600 sayap. Pada malam kamu tengok saya ni, saya hanya tebarkan daripada sayap saya 2 je. Bayangkan kalau dia tebarkan 600 sayap Jibril alaihi salatu wasalam, 2 sayap tu tutup timur dan barat.
dua sayap Jibril alaihi salatu wasalam yang Nabi tengok malam itu, Nabi nampak malam itu, dia hanya tebarkan dua sayap tu menutup timur dan barat. Subhanallah, besar Jibril alaihi salatu wasalam. Kata Jibril, saya ada saudara saya lebih besar daripada saya. Dia juga ada 600 sayap. Cuma satu sayap dia sama dengan 600 sayap saya. Kalau tadi Jibril tu besar lah satu sayap dia tu. Bayangkan 600 sayap dia. Tapi Mikail ni satu sayap dia sama dengan 600 sayap malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, malaikat Mikail itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jadi malaikat ni besar. Wajib kita meyakini tentang malaikat, dan juga tentang malaikat ni, semua malaikat dengan tanpa pengecualian, semua malaikat itu semua malaikat itu dia tak buat dosa besar ke, dosa kufur ke, dosa kecil ke, mereka tak jatuh di dalam dosa. Malaikat mereka tak jatuh dalam dosa. Mana-mana malaikat macam tu. Hatta Harut dan Marut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua malaikat ini juga taat kepada Allah, seperti mana malaikat yang lain taat kepada Allah, tak menderhakainya, begitu juga malaikat ini tak buat dosa kepada Allah taala. Maka dua-dua malaikat ini Allah turunkan. Dalam Quran sebut untuk mengajar seseorang itu sihir, bagi membezakan sihir dengan orang yang betul-betul Nabi dan keluar daripadanya mukjizat. Supaya tahulah, seseorang tu mungkin dia kata dia Nabi, sedangkan yang keluar daripadanya magic, yang keluar daripadanya bukan mukjizat, yang keluar daripadanya sihir. Maka diajar ketika itu oleh dua malaikat turun mengajar sihir, supaya seseorang tu dapat beza yang mana sihir, yang mana mukjizat. Maka dua-dua malaikat ini dia tak ada buat dosa, buat apa yang Allah Ta'ala perintah. Cuma kena ingat dekat sini ada satu kisah palsu, kisah dongeng, kisah mitos tentang malaikat Harut dan Marut ni, sehingga orang-orang Melayu panggil kisah Karut Marut. Harut Marut, Karut Marut. Sebab apa? Sebab ada mereka kata, oh, Harut dan Marut ni Allah pasangkan dia hawa nafsu, turun ke dunia, Allah bagi dia hawa nafsu. Maka dia tengok seorang perempuan namanya Zuhrah, lalu dia buat zina dengannya, and then lepas tu dia bunuh anaknya atau ayah dia. Baik, zina dosa ke tak dosa? Dosa. Lepas tu bunuh dosa ke tak dosa? Dosa besar. Dua-dua dosa besar. Maka anbiya maha suci, mereka itu suci daripada melakukan dosa besar. Maka malaikat mereka tak buat dosa. Mereka suci daripada dosa. Mereka tambah, ni kisah ni kita panggil kisah Israiliyat. Israiliyat ni hak Bani Israel, itulah hak ada hari ni. Dia orang ni dulu mereka ada jenayah memasukkan kisah-kisah ini dalam buku tafsir. Jadi ulama-ulama tafsir kata ini kisah Israiliyat yang tidak sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak sabit daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tambah lagi, mereka kata apa? Malaikat ini, yang dua malaikat ini diikat kakinya di Telaga Barghuz di Yaman, kepala duduk bawah, nanti di sampai ke hari kiamat. Dan perempuan tu Allah tukar dia jadi bintang yang ada kat langit sekarang ni, namanya Zuhrah. Tu pelawak tu. Dusta sangat. Ini kita panggil kisah mitos tentang malaikat. Malaikat tak boleh kita kata macam itu. Semua malaikat itu dia taat dan mereka tak jatuh dalam dosa. Bukan maknanya mereka tak mukallaf. Mereka ada pilihan. Tetapi mereka tak pilih melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan mereka ini ada tabiat, hanya memilih kebaikan dan ketaatan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, malaikat
Tidak pernah iblis tu dia jadi malaikat dalam hidup dia, tak pernah. Dan iblis dia tak pernah jadi ketua malaikat dalam hidup dia, tak pernah. Bukankah iblis dulu sebelum dia kafir namanya Azazil? Jawabnya betul. Masa dia sebelum kafir namanya Azazil. Apabila Allah perintahkan dia supaya buat sujud kepada Nabi Adam. Baik, sujud ni tuan-tuan, dalam syariat Nabi Muhammad sujud kepada manusia hukum dia haram. Tapi syariat sebelum Nabi Muhammad sujud untuk memuliakan manusia, seseorang manusia itu, maka hukumnya tidak haram pada syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi, semua anbiya, semua malaikat Allah perintahkan mereka supaya sujud kepada Adam. Hatta iblis juga masa itu, walaupun dia bukan daripada kalangan malaikat, maka iblis juga diperintah supaya sujud kepada Adam. Tapi di sini iblis tak nak. Dia menderhakai Allah, dia membantah Allah Ta'ala. Dia kata dia diciptakan daripada api, Adam diciptakan daripada tanah. So dia kata tak sama dia dengan Adam alaihi salatu wassalam. Maka di sini ada orang dia dakwa bahawa iblis dia adalah ketua malaikat. Ini kisah batil, tak boleh pegang. Ini kisah batil. Dan dia tak pernah jadi malaikat pun dalam hidup dia walaupun sedetik. Dia daripada awal dia memang jin. Iblis ia dari kalangan kategori jin, dia bukan dari kalangan malaikat. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Allah berfirman, apabila kami perintahkan malaikat dan iblis supaya sujud kepada Nabi Adam, sujud menghormati Adam, maka sujud semuanya malaikat melainkan iblis. Iblis tak sujud. Kata firman Allah Ta'ala, iblis ini minal jin, dia daripada kalangan jin. Iblis dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat. No, bukan dalam kalangan malaikat. So jangan hati-hati ya tengok dalam TikTok ataupun dalam buku-buku yang ditulis oleh bukan ulama. So ini tidak boleh disandarkan kepada malaikat, bahawa iblis dia bukan daripada kalangan malaikat. Kemudian kalau kita tengok dari sudut diciptakan, iblis diciptakan daripada api, malaikat diciptakan daripada cahaya. Berbeza, tak sama. Iblis makan dan minum, malaikat tak makan dan tak minum. Iblis ada baginya pasangan dan ada zuriat daripadanya. Adapun malaikat dia tidak ada pasangan, tidak berzuriat, tidak bernikah kahwin. Nah, dan malaikat muslimun, adapun iblis kafir. Nah, maka iblis bukan dari kalangan malaikat, dan tak pernah dalam hidup dia pernah satu ketika dia menjadi malaikat. Tak pernah. Dan dia bukan ketua bagi malaikat. Tak pernah dia dilantik menjadi ketua untuk semua malaikat. Jadi ini penting kita tahu tentang beriman dengan malaikat. Kemudian dia kata di sini wa kutubihi, dan beriman dengan kitab-kitabnya. Wajib kita beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada anbiya. Baik, kitab-kitab yang diturunkan kepada anbiya yang paling masyhur ada 4. Satunya ialah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya Az-Zabur diturunkan kepada Nabi Allah Dawud alaihi salatu wasallam. Yang ketiganya ialah At-Taurah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Yang keempat ialah Al-Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Maka 4 buah kitab ni dia diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran di 24 Ramadan.
semua kitab-kitab Allah 4 buah ni juga tak yang masyhur 4. Adapun yang semuanya disebut dalam hadis termasuk suhuf ada 104 buah semuanya, seperti mana disebut oleh hadis Abu Dzar. Dia meriwayatkan hadis, Nabi, dia tanya Nabi berapa Nabi ni, maka ditanya berapa buah kitab yang diutuskan kepada Nabi, yang diturunkan kepada Nabi, maka Nabi menjawab 104 buah kitab. Termasuk 4 buah tadilah. 104 tu termasuk 4 buah kitab tersebut. Wa rusulihi, dan beriman dengan rasul-rasulnya. Kita beriman dengan rasul-rasulnya, bahawa semua anbiya itu yang Allah Ta'ala utuskan itu sebagai rahmat bagi sekalian alam. Dan para anbiya ni bilangan mereka ada 124,000. Di kalangan 124,000 ni ada di antara mereka rasul sebanyak 313 rasul. Maka ada tak beza di antara nabi dengan rasul? Ada beza. Apa beza di antara nabi dan rasul? Kata ulama kita, nabi di sana ada nabi yang rasul, mana dia nabi lagi rasul, dan ada nabi yang dia bukan rasul. Baik, apa bezanya? Nabi yang rasul dia nabi lelaki, dia nabi, Allah wahyukan kepadanya dengan syariat yang baru dan dia menyampaikan wahyu itu kepada kaumnya. Ini nabi lagi rasul. Adapun dia nabi tapi bukan rasul, iaitulah seorang lelaki yang dia nabi, Allah tak turunkan syariat yang baru kepadanya, tapi diwahyukan dia supaya mengikut syariat rasul yang sebelumnya. Jadi nabi dia ikut syariat rasul yang sebelumnya, dan dia diperintah supaya menyampaikan wahyu. Di sini nabi dan rasul tidak ada perbezaan dari sudut menyampaikan wahyu. Yang bezanya ialah rasul dia diturunkan syariat yang baru, adapun nabi tidak diturunkan syariat yang baru. Dua-dua menyampaikan, kerana sifat anbiya ialah at-tabligh, menyampaikan wahyu. Hati-hati hari ini dia kata perbezaan nabi dan rasul ni, nabi dia tak menyampaikan wahyu, rasul dia menyampaikan wahyu. Ini tidak tepat, kerana dalam Quran sebut faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin. Allah Subhanahu wa taala utuskan anbiya supaya memberi berita gembira tentang adanya syurga, dan Allah utuskan anbiya ni memberi berita, memberi ancaman tentang adanya neraka. Jadi anbiya tu disebut dalam Quran bahawa dia menyampaikan berita, menyampaikan wahyu. Maka tak betul lah kata Nabi yang mengatakan anbiya tidak menyampaikan wahyu. Kemudian tuan-tuan, tambahan daripada apa yang saya sebutkan di sini, banyak anbiya dulunya duduk di Filistin. Dulu banyak anbiya datang ke tanah Filistin. Antaranya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dia ni berada di Filistin. Nabi Lut juga berada di Filistin. Nabi Zakaria juga di Filistin. Nabi Yahya yang disembelih, dipanggal kepalanya oleh Bani Israel, yang datuk nenek Zionis Yahudi pada hari ini, Yahya dulu mereka penggal kepalanya, wala'iyyazubillah. Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam. Dulu ada Nabi Daud, ayah kepada Nabi Allah Sulaiman, mihrabnya di Filistin. Nabi Allah Sulaiman, pusat pemerintahan dia di mana? Di Filistin. Dia memerintah daripada Filistin ke seluruh alam pada ketika itu. Dia memerintah dunia pada ketika itu, Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, di mana dia kisah Nabi Yusuf? Di Filistin. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, dia nak pergi ke Baitul Maqdis, tapi dia meninggal sebelum sampai ke Baitul Maqdis.
Dan warid dalam hadis Nabi SAW kata kepada sahabat, saya boleh tunjukkan kepada kamu kubur Nabi Musa. Kata Nabi SAW, dia berhampiran dengan tanah yang berwarna merah. Hari ini kalau kita pergi tanah Palestin, di kawasan tanah yang merah, ada di situ kubur, dikatakan inilah kubur Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Musa ini pernah ada di tanah Palestin. Dan juga Nabi Isa alaihi salatu wassalam, mana lahir dia? Di Baitul Laham. Mana lahir dia? Di Baitul Laham. Baitul Laham tu dekat mana? Palestin. Dan maknanya tempat ni tempat bersejarah, tempat kaum muslimin, tempat seluruh anbiya. Anbiya semuanya daripada Adam hinggalah ke Nabi Muhammad, semuanya muslimun. Tak ada Nabi yang dia Nasrani, no, tak ada. Tak ada Nabi yang dia Yahudi, no, tak ada. Nabi Musa bukan Yahudi, Nabi Isa bukan Yahudi, semua anbiya muslimun. Semua anbiya muslimun. Dalilnya firman Allah Ta'ala, inna dina indallahil Islam, agama yang diridai oleh Allah adalah agama Islam. Dan Allah berfirman, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang sesiapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak diterima daripadanya agama tersebut, dan di hari akhirat dia termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi. Ini dalil kedua. Yang ketiga, warid dalam hadis Rasulullah bersabda, al-anbiya'u ikhwatun li'allat dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Nabi kata para anbiya di antara satu dengan yang lain itu seumpama adik-beradik sebapa. Diumpamakan dengan adik-beradik sebapa kerana agama mereka satu. Semacam mana adik-beradik sebapa ada satu bapa, maka semua anbiya agamanya satu, itulah Islam. Dan diumpamakan anbiya di antara satu dengan yang lain itu seperti saudara sebapa kerana ibunya berbeza-beza. Maka diumpamakan syariat mereka berbeza-beza, maka diumpamakan dengan ibu mereka itu berbeza-beza. Agama satu tapi syariat perundangannya berbeza-beza. Maka semua anbiya itu muslimun. Jadi hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana diperjalankan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi daripada Mekah, daripada Masjid Al-Haram pergi ke Masjid Al-Aqsa. Maknanya Nabi sampai tak ke Masjid Al-Aqsa? Sampai ke Masjid Al-Aqsa. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dengan Buraq, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia memang ada singgah beberapa tempat. Antara yang Nabi singgah ialah Baitul Laham, yang ia di Palestin, tempat lahirnya Nabi Isa. Nabi solat 2 rakaat dan Nabi sambungkan perjalanan. Dan bila sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Aqsa, Aqsa ni maknanya masjid yang jauh. Maka Nabi masuk di dalam masjid, lalu dihimpunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh anbiya yang telah meninggal dunia, termasuk Nabi Isa yang belum meninggal dunia yang berada di langit. Nabi Isa pada 27 Rejab turun untuk solat dengan Nabi di Masjid Al-Aqsa. Adapun sahabat, adapun nabi-nabi yang lain yang telah meninggal dunia tapi mereka hidup di dalam kubur sebagai di alam barzakh, dan mereka salat seperti mana disebut di dalam hadis, al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun. Hadis ini hasan, ini bukan dhaif, bukan maudhu'. Nabi kata para anbiya itu hidup mereka di dalam kubur-kubur mereka salat. Dan pada malam 27 Rejab mereka keluar daripada kubur, roh dan juga jasad, lalu mereka masuk di dalam Masjid Al-Aqsa, dan solat Nabi diminta oleh Jibril supaya mengimamkan salat bagi seluruh anbiya. Anbiya ada 124,000. Muat tak masjid? Tak muat. Lepas tu lagu mana? Kata ulama, malam itu dibesarkan masjid sehingga muat semua. Rumah masjid itu jadi besar sebagai mukjizat untuk Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka kita nak kesimpulkan apa? Tanah Palestin ini yang hari ini berlaku, yang menjadi perebutan di antara muslimin dengan Yahud ini, tanah inilah tanah kaum muslimin. Ini tanah anbiya, dan tempat ini tempat turunnya malaikat turunkan wahyu di tempat ini. Dan juga kalau kita sebut tentang pemilikan tanah ni, tanah Palestin seluruhnya ni, kita kata tanah ini milik kaum muslimin. Pertama, dalil kita dah sebut tadi, ialah tanah ni tanah anbiya. Yang kedua ialah dalam Quran menyatakan tentang Masjid Al-Aqsa dalam surah Al-Isra, bila sebut subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diperjalankan Nabi itu daripada Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa dinamakan dengan masjid kerana tempat menyembahnya Allah Ta'ala. Maka tak dinamakan dengan nama-nama yang lain, menunjukkan ini adalah tempat bagi kaum muslimin. Kemudian dalil yang ketiga, siapa yang membinanya? Masjid Al-Aqsa. Yang membinanya ialah Sayyiduna Adam alaihi salatu wasalam. Nabi Adam, dia yang membina Masjid Al-Aqsa. Sebelumnya dia bina Kaabah dulu. So Nabi Adam dia bina Kaabah, 40 tahun setelah itu dia bina Masjid Al-Aqsa. Dan Adam Muslim, dia bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dan seluruh anbiya yang duduk di Palestin semuanya Muslimun. Dia bukan Yahudi, bukan Zionis, bukan Nasrani. No, bukan. Jadi tuan-tuan, tanah Palestin ini tanah yang selayaknya berhak untuk dilindungi, dijaga, didoakan rakyat dan tanah ini. Dan tanah ini nanti akan jadi mahsyar, dihimpunkan kita untuk hisab nanti di situ. Itulah tempatnya, disebut dengan Syam. Dan juga di situ dibunuhnya Dajjal, dan di situ matinya Ya'juj dan Ma'juj di tanah Palestin ini tuan-tuan. Dan tanah ini selayaknya dilindungi, didoakan. Kalau boleh tiap-tiap waktu kita mendoakan ketika kesusahan saudara-saudara kita. Maka tanah ini seperti mana Nabi kita bersabda, man mata duna ardihi fahuwa syahid. Sesiapa yang dia meninggal dunia kerana nak mempertahankan tanah ni daripada dirampas dan dizalimi, maka matinya mati syahid. Wa man mata duna irdihi fahuwa syahid. Dan orang yang meninggal dunia kerana mempertahankan marwah dan kehormatannya, maka dia kira mati syahid. Wa man mata duna malihi fahuwa syahid. Dan orang yang meninggal dunia kerana mempertahankan hartanya, maka daripada diambil, dicuri, diambil, maka dia diambil secara zalim, maka dia mati, dikira matinya mati syahid. Wa man mata duna dinihi fahuwa syahid. Dan orang yang meninggal dunia kerana dia mempertahankan agamanya supaya tidak dimurtadkan bangsanya dan anak-anak dia, maka orang ini dikira mati syahid. Maka orang yang mati syahid ni tuan-tuan mulia, diampunkan dosanya semua. Walaupun belum tu dia pendosa, dosa yang banyak, maka diampunkan dosanya semuanya. Tidak diazab di dalam kubur, tak diazab di hari akhirat, dimasukkan ke dalam syurga dengan tanpa hisab. Tapi keistimewaan ini bukan hanya syahid dalam peperangan je. Kerana syahid ni dia bukan satu jenis je, ada syahid yang lain. Semua syahid-syahid itu dia istimewa dari sudut semua tak diazab di dalam kubur, semua tak diazab di dalam neraka, semua masuk syurga dengan tanpa hisab. Dan jenis-jenis syahid itu disebut di dalam hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bagi laluan untuk azan isyak terlebih dahulu. Saya nak ambil dalam minit 2 lah sebelum kita tutup majlis. Selain daripada orang yang mati syahid dalam peperangan, ada syahid yang lain. Contoh kalau dia mati sebagai warga asing, dia tinggalkan negara dia, pergi negara orang bekerja ataupun pergi mengajar ilmu, maka dia mati di negara orang. Hatinya ketika nak meninggal dunia terbakar.
Ialah sebabnya tinggalkan negaranya, tak ada sanak saudara, maka Allah anugerahkan matinya sebagai mati syahid. Diampunkan dosa-dosanya, tidak diazab di dalam kubur, tak diazab dalam neraka, dimasukkan dalam syurga selama-lama kalau dia Muslim. Juga kalau orang tu dia meninggal, misal contoh kerana terbakar. Tadi warga asing ni dia meninggal dunia tu ada hadis, mautul gharibi syahadah, mati sebagai warga asing dikira mati syahid. Dan yang kedua ialah orang yang mati terbakar dalam rumah ke, dalam kereta ke, di dalam madrasah ke, kalau dia terbakar maka matinya dikira mati syahid. Mautul hariqi syahid. Sahibul hariqi syahid, orang yang mati terbakar ni syahid. Begitu juga kalau orang tu dia meninggal dunia di bawah runtuhan, macam yang di Gaza pada hari ini, betapa banyak orang yang meninggal di bawah runtuhan, maka orang ataupun tempat yang macam tempat kita ni, dia mati di bawah runtuhan, atau dia dihempak pokok, dia duduk naik kereta kena hempak pokok mati, maka dikira mati tersebut mati syahid. Diampunkan segala dosa-dosanya, dimasukkan dalam syurga tanpa hisab. Dan juga kalau sekiranya dia mati tenggelam, lemas, ini syarat dia mestilah dia tahu berenang. And then kalau dia berenang, dia gagal dalam renangannya sehingga dia lemas, maka matinya dikira mati syahid. Tapi kalau dia tak tahu berenang, dia tahu kalau dia berenang dia lemas, maka dia berenang juga, bukan mati syahid dia ni. Dia ni mati bunuh diri, bukan mati syahid. Dan kalau orang tu dia dibunuh oleh perut dia, dikira mati syahid. Misal contoh kematian dia tu doktor sahkan bahawa disebabkan penyakit kanser yang ada dalam perut, so matinya dikira mati syahid. Kalau orang tu dia duduk di tempat tinggi, tergelincir jatuh ke bawah, mati. Di puncak bukit ataupun di atas bangunan yang tinggi, jatuh daripada tempat yang tinggi, mati. So matinya mati syahid. Adapun kalau dia terjun daripada tempat yang tinggi, daripada jambatan, daripada bukit, so matinya mati bunuh diri, dosanya dosa besar. Dan juga kalau orang tu dia dizalimi, mati disebabkan dia dizalimi, misal contoh dia dibunuh. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia pernah buat doa supaya dapat mati syahid di tempatnya Rasulullah. Maka satu ketika ada seorang lelaki, Abu Lu'lu' al-Majusi, dia tikam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan pedang yang dia buat, dan dia letak racun padanya, maka dapatlah dia mati syahid. Maka mati syahid ni dalam semua jenis yang saya dah sebutkan tadi, diampunkan dosa orang tu walaupun dia sebelum ni berdosa, tak diazab di dalam kubur, dan tidak dimasukkan dalam neraka, tak diazab dalam neraka, dimasukkan ke dalam syurga dengan tanpa hisab. Dan banyak masyarakat kita yang ada dekat Palestin hari ini banyak terlibat dengan salah satu daripada syahid yang telah saya sebutkan ini. Dan juga tuan-tuan kaum muslimin, anak-anak yang kalau kita tengok penderitaan orang-orang yang ada di Gaza dan kaum muslimin lah yang ada dekat sana, yang mereka buat kepada kanak-kanak, paling banyak sekali mereka bunuh tu kanak-kanak. Dan juga apa yang mereka buat kepada orang tua, kepada orang muda, sejak bertahun-tahun lamanya mereka buat kepada orang yang sedang salat, mereka buat kepada sekolah-sekolah dan juga hospital-hospital orang yang sakit ada di dalamnya. Sebetulnya saya katakan ini kecil daripada sejarah hitam yang dahulu. Ini tuan-tuan percikan atau pengulangan kisah dulu yang kita duk tengok hari ni, kejam, zalim. Itu bukan dahsyat sedahsyat dulu. Dulu mereka bunuh Nabi, bukan kanak-kanak, bunuh Nabi. Bani Israel ni pembunuh anbiya. Pagi bangun-bangun tidur, dia pergi cari Nabi, and then dia bawa dia pergi ke Baitul Maqdis, dia letak dekat atas batu, bongkah batu, dia sembelih Nabi, bukan sembelih ayam, sembelih Nabi. Lepas tu dia pergi ke bendang, kutik sayur, pergi ke pasar dan jual sayur. Macam dia tak pernah buat apa-apa pada hari tersebut, sedangkan dia telah bunuh nabiyyun min anbiya'illah. Dan ada satu bongkah batu di Baitul Maqdis, dia sembelih di situ 70 nabi dekat situ. Dan satu hari ada satu tahap dia bunuh nabi satu hari 300 anbiya. Nabi ni ada 124 nabi, kebanyakan nabi daripada Bani Israel, dan yang banyak dibunuh daripada nabi yang diutuskan daripada Bani Israel oleh Bani Israel. Yang hari ni yang kita sebut Zionis,
Itu Zionis, Yahudi, Bani Israel ni. Ini kita sebut Israel. Israel itu nama Nabi Yaqub. Israel nama Nabi Yaqub. Mereka ni ada hari ni kita panggil dia Bani Israel. Tapi macam itulah dunia dah guna dah kalimah tu, mungkin dengan maksud nak meringkaskan perkataan mungkinlah. Tapi sebetulnya Al-Quran menamakan mereka ni ya Bani Israel. Ini tangan-tangan ada Allah ni, ini tangan-tangan sejarah dulu bunuh Nabi. Hari ni bunuh kanak-kanak, lebih daripada 8,000, 9,000 kanak-kanak saja mereka bunuh dalam situasi yang terkini ni lah. Jadi tuan-tuan, kita mohonlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah Subhanahu Wa Taala lepaskan kesedihan, keperitan hidup kaum muslimin yang ada di sana. Di sebalik keamanan dan ketenteraman yang kita ada di sini, kita syukur, dan juga kita buat doa kepada saudara-saudara kita di sana. Kita mendoakan mereka, kita mendapat keamanan dan kesejahteraan di dunia dan di hari akhirat. Dan ingat, doa tu adalah senjata buat orang mukmin. Sekadar ini aqulu qawli hadza, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum, wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.